saya nampak parti-parti ini masih lagi menyerang satu sama lain kepada perkara-perkara mencari pengaruh kepentingan politik mereka, bukan mencari pengaruh untuk membela rakyat dan negara ini. Saya kira takdirnya lah di adu 15 ini tidak ada satu parti yang paling dominan dan akan berlaku seperti mana yang berlaku sebelum ini, iaitu kerajaan pintu belakang besar kemungkinan pandangan saya akan menjadi rakyat dan Rusman. Tidak ada akal yang sempurna kalau kita bertanding untuk kalah. Mana blok yang nak diri kerajaan ni dia berunding dia sama dia ni. Jadi bila dia berunding ni, dia akan ada kebaikan kepada rakyat. Adakah Zaharin yakin bahawa Anwar akan kalah di Tambun? Pada saya dia akan kalah. Sebab kalau berdasarkan perkiraan ini, datanya begitu. PRU 14 dia mengubahkan semua
semua keadaan, landscape Ya. politiknya. Jadi bila kita bercakap tentang manifesto ni, Ya. apa yang nak kita bagi kepada rakyat ni? Ya. Dalam kita menawarkan diri untuk kembali mendirikan kerajaan ni. Di Johor, walaupun SPR menyediakan undi pos kali pertama untuk mereka yang bekerja di luar Malaysia, di Singapura ke Thailand, yang mengambil tak sampai pun 10%. Bagi mereka pilihan tak penting. Bagi mereka masa itu, masa COVID, awal tahun contohnya, mereka pada bagi mereka di atas meja ada tak makan atau tidak. Calon bebas ni dia takkan mampu nak mendirikan kerajaan. 90% daripada calon-calon yang PS, BN dan dia orang akan hilang deposit. Saya nampak parti-parti ini masih lagi menyerang satu sama lain kepada perkara-perkara mencari pengaruh kepentingan politik mereka, bukan mencari pengaruh untuk nak membina rakyat dan negara ini. Saya kira takdirnya lah di adu 15 ini. Tidak ada satu parti yang paling dominan dan akan berlaku seperti mana yang berlaku sebelum ini, iaitu kerajaan pintu belakang. Besar kemungkinan pandangan saya akan menjadi rakyat dan Rusman. Tidak ada akal yang sempurna kalau kita bertanding untuk kalah. Mana blok yang nak diri kerajaan ni dia berunding sama dia ni. Jadi bila dia berunding ni, dia akan ada kebaikan kepada rakyat. Adakah Zaharin yakin bahawa UMNO akan kalah di Tambun? Pada saya dia akan kalah. Sebab kalau berdasarkan perkiraan ini, datanya begitu. PRU 14 dia mengubahkan semua keadaan, landscape politiknya. Jadi bila kita bercakap tentang manifesto ni, apa yang nak kita bagi kepada rakyat ni? Dalam kita menawarkan diri untuk kembali mendirikan kerajaan ni. Di Johor, walaupun SPR menyediakan undi pos kali pertama untuk mereka yang bekerja di luar Malaysia, di Singapura ke Thailand, yang mengambil tak sampai pun 10%. Bagi mereka pilihan tak penting. Bagi mereka masa itu, masa COVID, awal tahun contohnya, mereka pada bagi mereka di atas meja ada tak makan atau tidak. Calon bebas ni dia takkan mampu nak mendirikan kerajaan. 90% daripada calon-calon yang PS, BN dan dia orang akan hilang deposit. Saya nampak parti-parti ini masih lagi
menyerang satu sama lain kepada perkara-perkara mencari pengaruh kepentingan politik mereka, bukan mencari pengaruh untuk membela rakyat dan negara ini. Saya kira takdirnya lah di adu 15 ini tidak ada satu parti yang paling dominan dan akan berlaku seperti mana yang berlaku sebelum ini, iaitu kerajaan pintu belakang besar kemungkinan pandangan saya akan menjadi rakyat dan rusuhan. Tidak ada akal yang sempurna kalau kita bertanding untuk kalah. Mana blok yang nak diri kerajaan ni dia berunding dia sama dia ni. Jadi bila dia berunding ni, dia akan ada kebaikan kepada rakyat. Adakah Zaharin yakin bahawa UMNO akan kalah di Tambun? Pada saya dia akan kalah. Sebab kalau berdasarkan perkiraan ini, datanya begitu. PRU 14 dia mengubahkan semua keadaan, landscape politiknya. Jadi bila kita bercakap tentang manifesto ni, apa yang nak kita bagi kepada rakyat ni? Dalam kita menawarkan diri untuk kembali mendirikan kerajaan ni. Di Johor, walaupun SPR menyediakan undi pos kali pertama untuk mereka yang bekerja di luar Malaysia, di Singapura ke Thailand, yang mengambil tak sampai pun 10%. Bagi mereka perkara tak penting. Bagi mereka masa itu, masa COVID, awal tahun contohnya, mereka pada bagi mereka di atas meja ada tak makanan atau tidak. Calon bebas ni dia takkan mampu nak mendirikan kerajaan. 90% daripada calon-calon yang PS, BN dan dia orang akan hilang deposit. Saya nampak parti-parti ini masih lagi menyerang satu sama lain kepada perkara-perkara mencari pengaruh kepentingan politik mereka, bukan mencari pengaruh untuk membela rakyat dan negara ini. Saya kira takdirnya lah menangkan saya di kawasan Parlimen P107. Sungai Buloh is not the limit. Saya bawa orang Sungai Buloh. Satu hari nanti kita pimpin negara Malaysia, insya-Allah, tuan-tuan. You support me today. Orang Sungai Buloh sokong saya hari ini, insya-Allah. Insya-Allah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sokongan daripada rakan-rakan, one day I want to lead UMNO. One day I want to be your Prime Minister untuk kita bangunkan negara ini. But I must win here first. Tak pernah saya cakap, tuan-tuan, kalau saya cakap begitu semua anti nak keratkan saya. But I think it's time I want to say it. But I think it's time I want to say it. I think it's time I want to say it. Tapi bukan sekarang lah. Sekarang ni kita menang. Kekanda saya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob jadi Perdana Menteri Malaysia. Saya umur 46 tahun, boleh tunggu lagi.
Tapi jangan lama sangatlah. Ya. I'm ready. But saya kena buktikan di Sungai Buloh ini dulu. Kalau orang Sungai Buloh sokong saya boleh maklumkan kepada orang parti. Saya datang ke kandang naga 26,000 majoriti. Saya menang kerusi untuk Barisan Nasional. I want to lead the party and I want to lead the country now. Bukan main gila. Serangan bertubi-tubi daripada pakatan sejak saya diumum sebagai calon Sungai Buloh. Macam tidak ada kawasan lain. Macam Sungai Buloh inilah satu-satunya kawasan dalam... Datuk Sri, nak bagi komen sikit apa semalam komen YBKJ kata berhasrat ada DPM datang ke pimpinan Datuk Sri. Okey. Memang Dia kata nak KJ itu akan, dia bukan sekarang dia katakan, akan datang. Dan memang dia layak untuk menjadi PM akan datang. Kalau kita menang dalam pilihan raya, dapat sokongan daripada parti, tentu saja KJ salah seorang yang layak untuk diangkat menjadi Perdana Menteri satu masa nanti. He asked for it. He asked the seat to be given to him. That's why I endorse him in Sungai Buloh. Okay? But as a future Prime Minister... It is depending on the next general election. YB berjumpa dengan Presiden MIC untuk kerusi ini. Dan Datuk Seri Zahid pun ada keluarkan kenyataan. Dia kata bahawa YB yang minta kerusi ini. Mungkin saya tak nak panjangkan polemik dengan Presiden UMNO, ya, sebab tak elok kita bercakap melalui media. Tetapi hakikatnya adalah saya dah tiada lagi pilihan. Sebab pucuk pimpinan parti pun tidak memberi apa-apa isyarat kepada saya untuk pergi ke mana-mana kawasan. Saya ditinggal begitu saja. Saya tahu saya kena keluar daripada kawasan Parlimen Rembau. Jadi pada waktu itu saya tidak ada pilihan. I have to do something on my own. Saya kena buat sesuatu untuk diri saya. Jadi saya lah yang mengambil inisiatif untuk jumpa dengan Tan Sri Noh Omar, dengan Vicky, dan bila dah tak banyak kursi yang available, hanya 2-3 yang available, saya kata okeylah, saya pilih Sungai Buloh. Tapi nak kata yang saya daripada awal lagi pilih, no, sebab saya memang tunggu isyarat daripada pucuk pimpinan. Nothing. Dan semua kursi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali semula ke program Tweet dan Selak edisi khas PRU 15. Bersama saya Zaini Hassan dan saya Hassan Muhammad Noh. Pada malam ini kita ada bersama-sama kita tetamu khas. Ya, tetamu yang cukup istimewa, tetamu yang akan menggemparkan suasana perbincangan intelektual kita. Secara keras tetapi santai. Dan biar saya memperkenalkan dulu, tetamu pertama kita, saya rasa yang host tetap kita ialah Datuk Seri Zain, Datuk Seri IR Zain Mohamad, mantan Menteri Kerja Raya, mantan Ahli Parlimen Shah Alam selama 2 penggal, mantan Ahli Parlimen Sepang selama 2 penggal, bekas MT members UMNO, dan sekarang terbabit menjalankan aktiviti dakwah, dan beliau adalah seorang tabligh sekarang. Ya. Assalamualaikum. Okey, di ujung sana ialah tak lain dan tak bukan Abang Hisham kita, Hisham Mudin Rais, seorang aktivis yang merupakan pejuang penuntut, penuntut universiti semasa demonstrasi pelajar pada tahun 1974. Dan pada 1974 juga beliau terpaksa melarikan diri. Dia panggil self-exile ke beberapa negara di Europe. Dan beliau pernah berkelana ke Australia, ke Pakistan. Pernah menyertai peperangan di Lebanon. Dan
menghabiskan pelajarannya di London dan juga berada di Belgium. Dan beliau adalah aktivis politik yang kini beliau tidak lagi berminat dengan figura-figura politik negara. kita beri apa nama bukan kita ngalu-ngalukan beliau. Dan sebelah saya ialah yang berbahagia dan Profesor Datuk Dr. Halim Siddiq, seorang profesor perundangan, seorang law professor dari beberapa universiti, dan beliau memulakan pengajaran undang-undang beliau di UiTM, dan kemudian beliau menghabisi kesarjanaan beliau di Universiti Malaysia Kelantan, Betul. dan kini beliau telah bersara, tetapi beliau juga adalah seorang political analyst. Dan sebagaimana yang kita tengok tadi video VT tadi, kita melihat bahawa berlaku sedikit warna-warni dalam seminggu kempen telah berlalu, dan kita ada seminggu lagi, dan kita akan membahaskan, akan menganalisis terhadap apa yang berlaku seminggu lagi. Dan dalam masa seminggu ini kita melihat bahawa KJ, semua orang bercakap pasal beliau menawarkan diri sebagai Perdana Menteri, dan dan kemudian direspons oleh Ismail Sabri dan juga oleh Zaid Hamidi sendiri. Jadi ramai orang mengatakan bahawa kenapa beliau membuat statement begitu? Kenapa beliau menawarkan diri, sedangkan saya rasa secara realiti politik yang kita tengok, Rafizi pun tak buat macam tu. Anwar Ibrahim pun saya rasa dia tak pernah secara peribadi membuat tawaran untuk jadi Perdana Menteri, walaupun ada. Tetapi kenapa KJ? Jadi kita akan cuba mengupas untuk peringkat awal ni. Kenapa KJ menawarkan diri sebagai Perdana Menteri? Datuk Seri Zaid. Kenapa Datuk Seri Zaid? Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat tak ada menjadi kesalahan sesiapa pun kalau untuk melahirkan cita-cita untuk apa-apa jawatan, termasuk jawatan Perdana Menteri lah. Datuk Zaini pun ada kelayakan jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri tepi. Tapi kalau kita lihat dalam iklim dan suasana pilihan raya ni kan, saya fikir kenapa dia menzahirkan manifestasi diri dia untuk menjadi Perdana Menteri, tapi dia bagi caveat, dia kata bukan sekarang, ke hadapan mungkin 10 tahun lagi. Dan dia menzahirkan sokongan kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Kerana isu yang dihadapi oleh kita pada hari ini, terutama daripada UMNO, siapa dia betul-betul Perdana Menteri, bakal Perdana Menteri, kan? Zaid Hamidi ke, Ismail Sabri ke, Mak Hassan ke, KJ ke. Tapi Datuk, dalam budaya Melayu, dalam budaya UMNO, saya ingat lagi Muhyiddin ada berkata, jika tidak sangat, kita tak boleh cakap kita tidak sangat. Kalau kita tak nak juga, kita tak ada. Kerana dalam budaya UMNO, kalau dia cakap itu, artinya dia akan pisau-pisau dan parang-parang akan keluar dengan cepat. Dia melayang. Jadi tapi saya katakan ini perbezaan. Saya melihat ini perbezaan antara budaya American dengan budaya British. British ni dia polite. Dia bersopan santun sikit. Tapi kalau American, I'm the best person, you vote for me. Saya lah orang terbaik. Macam tu. Jadi secara jujurnya, budaya yang dibawa oleh Khairi Jamaluddin itu budaya American. Dia jujur, dia kata saya tidak, kerana itu saya akan melakukan sesuatu kerana saya tidak. Jadi tapi di dalam pembudayaan Melayu kita ni, kita berlapik, bersusun, dan ini juga dalam budaya UMNO. Tapi dalam budaya UMNO ni, ini parang dan pisau akan keluar. Itu dia. Itu yang disebut apa yang tersurat dan apa yang tersurat. Tapi saya fikir bahawa keadaan ini terjadi kerana soal credential untuk satu jawatan itu. Dan tak ada salah pun kalau dia kata dia nak jadi Perdana Menteri. Tapi yang penting dan mustahak pada 19 hari bulan ni,
dia menang ke Sungai Buloh? Ya? Tapi saya rasa dia kena menang. Ya. Sungai Buloh. Saya rasa salah satu isu ya yang sedang berlaku di Sungai Buloh sekarang, Ya. pihak pembangkang mengatakan bahawa jika UMNO menang atau Barisan Nasional menang, yang akan menjadi Perdana Menteri adalah Zahid Hamidi. Mereka cuba menakut-nakutkan terhadap itu. Itu pasal saya kata disebabkan itu. Ya, sebagaimana dah diputuskan di peringkat Perhimpunan Agung UMNO dan juga baru-baru ini telah pun mendapat sokongan dan dukungan daripada perwakilan bahagian di seluruh negara bahawa bakal Perdana Menteri jikalau UMNO dapat menubuhkan Kerajaan sama ada secara standalone ataupun berkongsi bahawasanya Perdana Menteri adalah Datuk Ismail Sabri. Kan? Ya, betul. Tapi sekarang ni menjadi polemik, betul ke yang Datuk Ismail Sabri ni? No, ini kerana telah berlaku permulaan, telah ada presiden apa yang berlaku di Johor. Poster boy yang dinaikkan tidak jadi poster boy. Jadi ada jadi permasalahan ini. Jadi kita ini mengalami satu pembaharuan politik. Satu yang baru, ya tak? Jadi ini satu yang baru. Tapi sebenarnya siapa nak jadi Perdana Menteri ini seharusnya akan sampai kepada satu ketika di mana setelah menang pilihan raya baru kita berbincangkan. Tapi nampaknya sekarang ini ketika semuanya berkempen seolah-olah memenangi pilihan raya itu adalah nak menobatkan sosok A, sosok B, sosok D ini sebagai Perdana Menteri. Dan kita kena lihat bahawa kalau Khairi Jamaluddin insya-Allah boleh menang Sungai Buloh, tapi kalau parti yang dia wakilnya tidak dapat menguasai parlimen, tak ada siapa pun daripada kalangan parti UMNO ni yang boleh menjadi itu cerita lain lah. Ya, Prof, apa pendapat you? Pada saya ini semua angan-angan. Jadi angan-angan dreaming is free. Okay. You don't have to pay sebab dia dreaming. Anybody can dream. Ya, anybody can dream. Tambahan pula dia ni anak muda yang ada cita-cita tinggi dan dia pula banyak spend masa daripada kecil di luar negara. Jadi budaya Melayu, tradisi Melayu tu yang ditanamkan macam kita, kebanyakan kita di Melayu, di Malaysia, tak ada dengan dia dah. Maknanya, he is forthright. Dia cakap apa yang terlintas kepala otak dia cakap. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kita juga ada seorang pakar penganalisis pilihan raya yang boleh menganalisis terhadap isu-isu di kawasan tempatan tersebut, iaitu Dr. G. Manimaran. Dr. G, apa masalah di Sungai Buloh sendiri itu? Adakah ia menjadi satu isu yang besar sekarang ni? Siapa nak akan jadi Perdana Menteri? Adakah Zahid Hamidi akan jadi Perdana Menteri atau Ismail Sabri akan jadi Perdana Menteri sehingga kan KJ terpaksa membuat statement macam tu? Terima kasih. Semua dah tahu. Yalah, Sungai Buloh ni antara kerusi panas atau kerusi fokus lah. Bagi saya dalam 30 kerusi panas dan fokus yang mendapat perhatian kali ini Sungai Buloh. Selain daripada Batu, dan tak jauh dari Batu dalam 20 km Sungai Buloh. Saya pun ada pergi ke tempat tu 2 hari lepas. Dan saya sendiri mendengar apa yang KJ bercakap kepada media. Tapi saya satu soalan saya nak tanya dia tadi, kata yang Datuk Seri tadi. Kalau bukan sekarang, bila? Tapi mengapa sekarang? Saya punya soalan lah, mengapa sekarang? Mengapa sekarang dia nak menyebutkan bahawa tadi bila Datuk kata bukan sekarang, saya punya persoalan lah, mengapa sekarang? Satu Malaysia, satu dunia tumpu pada Malaysia dalam pilihan raya. Tetapi mengapa datang saya nak jadi Perdana Menteri? Sedangkan semua macam saudara Isyam katakan, poster boy. Kita di orang mereka sudah ada poster boy. Yang dalam poster boy itu sendiri pun masih terketika lagi. Sama ada Datuk Ismail, Datuk Seri akan kekal sebagai PM kalau menang. Ataupun Zahid pun disebut. Di tengah-tengah tu ada seorang lagi, Tomat. So ada 3 calon. Tapi konsep poster boy ni ada satu konsep baru. Tak, kerana it's new politik, Malaysia new politik. Tidak ada konsep poster boy.
Dulu tidak ada timbul poster untuk kempen tu ada, tapi poster boy ni tak ada. Poster boy ni jadi ini konsep baru, ini kerana sesudah berlakunya syaratanmu pada konsep ini. Ini peralihan politik, peralihan budaya politik kita memerlukan satu figure. Ini dibawa oleh Anwar Ibrahim. Kerana Anwar Ibrahim menonjolkan diri dia, sayalah akan menjadi Perdana Menteri. Sayalah. I. Jadi yang lain pun terikut sama. Sebenarnya di dalam struktur United Malay National Organisation, dia ada presiden, dia ada timbalan presiden, itu struktur. Begitu juga dalam parti-parti lain. Jadi tidak timbul masalah. Jadi kerana apa? Kerana ini satu fenomena baru. PRU14 ini membawakan, kerana dicadangkan siapakah, orang akan fikirkan, dicadangkan siapakah dia akan jadi Perdana Menteri. Maka kita pun kelang kabut ketika berkempen itu, siapa? Rakyat. Sebenarnya rakyat bukannya siapa yang jadi Perdana Menteri. Untuk saya lah, harus dasar parti mana yang nak calon. Bukannya. Tidak semestinya Ismail Sabri, tidak semestinya KJ, tidak semestinya Anwar Ibrahim, tanpa satu pasukan yang mantap, dapat membuat apa-apa perubahan. Satu lagi persoalan, mungkin Datuk Seri pernah jadi anggota MT ya. Adakah pilihan raya ini batu loncatan untuk pemilihan parti? Sebagaimana kita sedia maklum bahawa pemilihan parti telah pun ditangguhkan. Dan walaupun dah 18 bulan tapi mendapat special permission daripada ROS. Dan pilihan raya akan berlaku 6 bulan selepas pilihan raya. Itu satu soalan yang baik. Sebab ground preparation untuk sebab Khairi pernah bertanding sebagai presiden melawan Datuk Zahid dan dengan Kuli. Adakah dia akan kembali? Dia macam ni, kalau you sudah masuk heavyweight boxing, you nak pergi bantamweight, tak kenalah. Tak betul. Saya pun hairan kerana dia tidak berfikir secara lama, harus dia terus jadi presiden. Lepas ni takkan nak jadi timbalan, takkan jadi naik. You dah heavyweight champion, you boxing heavyweight, you nak pada bantamweight, lightweight. Ini tak kena. Itu pasalnya dia tidak. Dan ada satu lagi juga di sana, Datuk Zaini mungkin. Saya mengambil itu, kalau dia kena pergi kepada WW lah, presiden. Kalau tidak, kalau katakan dia pergi timbalan presiden, dia lawan bekas bos dia, Rembau. Baik. Bagi saya setuju dengan Hisham tadi. Antara adab dan budaya ni, UMNO ni memang tak pernah terfikirlah nak bercakap awal ni kan. Tapi ini bagi saya ini satu pembaruan supaya generasi muda ni lebih terbuka di dalam UMNO. Kita nak lihat perkembangan terbaru ni dalam UMNO. Betul. Kan? Jadi cuma masalahnya seperti Doktor cakap tadi lah, pisau-pisau akan melayang. Jadi saya bimbang kenyataan itu akan menyebabkan pisau dah mula bergerak sekarang ni. Bukan, sekarang pisau sedang diasah. Ini macam anjakan paradigma. Anjakan paradigma dalam politik Melayu, Malaysia telah berlaku sekarang ni. Apa yang tak pernah berlaku, dah berlaku. Hingga kan calon bebas yang paling ramai pun kali ini. Jadi budaya, orang kata jaga mulut, jaga adab, dah tak ada. Sebab kalau tunggu-tunggu, nanti kita melepas. Sebab tu Cik Khairi cakap dulu. Jom, aku pun dah juga. Jangan put me on the sideline. Jadi kalau dia diam, ontok, tak dapat, besok orang lain dapat. So might as well, he throw himself, calonkan diri dia. Kalaupun orang tak calonkan diri dia. And he has all the potentials. Dia muda, dia able, qualification dia bagus, dia boleh cakap dengan bagus, beberapa bahasa. Jadi ini is selling point. So dia kata, why not I test? And semasa dia dekat tingkat 4, dia tak cakap benda-benda ni. Tapi sekarang dia dah masuk in the ring untuk bergusti, untuk bertumbuk. Dia berani cakap. Pada saya, dia ni sekarang kerja is do or die. Do or die. So dia berani. Sebab kayu, walaupun ada pisau parang akan menunggu dia. Sebab tu orang Melayu tak suka cakap kuat-kuat. Cakap malam macam mana? Dengar-dengar. Tapi cuma permasalahan kita ni bahawa kita punya peraturan politik kita pada hari ini bukan memilih Perdana Menteri. Bukan. Kita memilih presiden, kita memilih percalonan
di dalam wakil parlimen kita, siapakah yang ada majoriti dan melalui parti. Itulah jadi kalau saudara Khairi berhajat untuk menjadi Perdana Menteri, dia punya langkah yang pertama bukan hanya perlu memenangi parlimen di Sungai Buloh, tapi dia perlu menjadi Presiden UMNO. Adakah mungkin dia Jadi itu dia punya due diligence dia. adakah mungkin kerana ini Sungai Buloh salah satu kawasan panas. Ya. Dan memang saingan pun saya sangat memang sengit lah. Adakah ini strategi strategi KJ untuk dapatkan Tidak. Dia nak membagi pitching for vote. Pitching Yang for dia vote. ada defisit lebih kurang 26,000. Dengan so dia gambarkan dia sebagai pemimpin masa depan, anda semua kena undi saya untuk bawa ke parlimen dan kemudian parti. Tapi ini tentang budaya menonjol diri ni. Sebenarnya ini juga satu perkara baru, pungutan suara ni. Selalu saya katakan pungutan suara ni tak betul. Kerana populariti Anwar Ibrahim 300% naik. Muhyiddin gugur, Mahathir tak ada sokong. Kita ini bukan pemilihan presiden. Di Amerika, kalau Trump tu 90%, dia akan menanglah Republican. Dan di Malaysia ini kita parliamentary demokrasi. Datuk Seri Sabri boleh menang di Bera. Dia menang, tapi tak semestinya dia akan mengangkut semuanya kepopularan. Popular, tidak memiliki apa-apa makna. Kerana ini parliamentary demokrasi ala Westminster, tidak ada. Jadi ini selalu. Jadi apabila KJ menonjolkan diri dia, hanya KJ menonjolkan diri dia, tak semestinya apa disemenyih siapa menang ke tak menang ke, di air hitam menang ke, tak semestinya. Jadi ini kesilapan pemikiran tentang presidential style election and electoral politics Westminster style. Ya, saya setuju Bro Hisham. Anwar sendiri yakin dia akan mendapat 100 seat. Ismail Sabri dia kata dia confident dia akan dapat 112 seat. Jadi mana dia tak ada majority kat situ, ya. Tetapi dalam suasana global you tengok sekarang ni banyak negara-negara dia membentuk coalition government. Di Europe kebanyakan dia membentuk coalition government. What do you think of Malaysia ni? Okay. Ini cerita-cerita ni akan berlaku selepas penggalangan satu barisan bersatu yang baru. Tapi saya rasa ada Pakatan Harapan, Pakatan Nasional dengan Barisan Nasional. Ini tiga komponen yang besar sekarang. Dan Sabah dan Sarawak dia mengatakan kami sedia menunggu siapa yang jadi kerajaan, kami akan masuk. Betul. Tapi untuk saya, pada perhatian saya, akan berlaku satu penggalangan United Front, Barisan Bersatu, menentang sosok yang bernama Anwar Ibrahim. Ini semua ni akan bersatu. Okey. Dalam Pakatan Harapan ni ada dia akan ada United Front, bukan United Front untuk membentuk kerajaan, United Front untuk menentang Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Jadi adakah benda ni akan berlaku atau bagaimana? Pada hemat saya perkara ini akan berlaku kerana daripada saya melihat daripada perkembangan dulu, cuba kita tengok tau, PRU 14 PKR adalah parti terbanyak. Tapi Anwar Ibrahim tidak jadi Perdana Menteri dan dia tidak disukai oleh ramai. Jadi contoh-contohnya permusuhan dia ada dua. Satu permusuhan luar parti, luar PKR, luar Pakatan Harapan. Satu dalaman. Contohnya Rafizi Ramli secara terbuka telah mengatakan dia menolak cita-cita untuk mengadakan perundingan misalnya dengan tapi cara yang berlaku sekarang, kita lihat Anwar Ibrahim tidak pernah menentang secara terbuka Barisan Nasional. Tidak mengatakan kleptokrasi musuh kita, Zahid Hamidi patut ditangkap dan tak ada. Jadi seolah-olah ada perundingan. Dan kita tahu ketika dulu tu memang ada panggilan telefon tu sahih dan dibuktikan. Jadi ini perkembangan yang terbaru. Jadi untuk saya parlimen tergantung ini akan lahir satu penggalangan Barisan Bersatu untuk menolak Anwar dan menimbulkan satu pimpinan baru. Ini pandangan saya lah. Tapi ini cara terbaru ahli politik nak pergi di sebalik akta lompat parti. Sebenarnya akta lompat parti ini terpakai kepada individu ahli parlimen
yang dah menang atas satu tiket, kemudian dia pindah ke parti lain. Ya. Maka dia akan hilang kursi itu. Betul, ha. Tapi yang buat ini ialah parti sendiri, bukan individu. So dia orang dah tengok ada kelompongan dalam akta ini, Ya. maka dia buatlah. Bila dah menang nanti dah tak cukup kursi, jadi PH ke PN ke BN, mungkin dia akan keluar dan berbakat-bakat. Walaupun dulu tak tengok nak meludah ke korang, tapi sekarang tak apa. Boleh peluk, boleh cium mulut nanti. Parti melompat lah. Parti yang melompat. Parti melompat. Dan parti melompat tak salah. Sebab dalam undang-undang tak kata. Ya, betul. I think dia punya situasi sekarang ni lah, dalam dah hampir setengah perjalanan pilihan raya ni, dah balance tinggal berapa 8 lagi. Ya. Masuk hari tinggal 7 hari. 7 hari sebelum Kalau undi. dulu lah kita dah boleh nampak wave dia kan. Ya. Dan kita boleh rasa ombaknya kat mana dia punya dia punya tipping point. Ya, ya. Dah boleh nampak. Kalau dulu kita kata bahawa banyak kajian mengatakan sebelum pilihan raya dia punya floating vote ni hampir 30%. Betul, ya. Tapi kita pun tak nampak lagi benda ni ke mana arah yang 30% ni ya. Dan dalam tempoh 8 hari ni anything can happen. Ya. Nah, terutama undi baru, undi 18 ni. Dia punya defisit ni. Jadi pada saya bahawa sekarang ni besar kemungkinan kita akan berhadapan dengan satu hang parlimen. Parlimen yang Tergantung. Jadi bila parlimen tergantung ni, apa yang disarankan oleh saudara Mishan dan Profesor ni, ini yang disebut dia punya mutual political expediency. Jadi kita Kematangan politik. Kita kematangan politik lah. Jadi tidak ada satu pola yang akan jadi dominan dalam tu. Tapi nanti dia terpaksa untuk berunding dan macam mana untuk menubuhkan kerajaan. Government must be formed. Ya, must be formed. Jadi dalam penubuhan kerajaan ini, sebenarnya banyak everything depend on the negotiation table. Siapa nak jadi Perdana Menteri, parti mana yang akan nak dapat menguasai portfolio yang lebih senior, hubung kait apa. Dan saya rasa bahawa untuk kehadapan, tidak ada satu perkara pun yang boleh diputuskan oleh mana-mana parti yang akan mendominatkan negara ini mengikut cita rasa mereka. They have to come back on the drawing board dan decide what is good and bad for the country. Macam sekarang ni soal kan. Dalam pilihan raya ni walaupun kita tadi bercakap siapa nak jadi Perdana Menteri, siapa bagi manifesto yang terbaik, but the basic need ni soal macam mana rakyat kita ni berhadapan dengan cabaran besar to put food on the table. I think sebenarnya rakyat tengah menunggu ni. Ini apa dia? What is in store for us? Tapi kita buat character assassination orang tu tak bagus, orang ni tak bagus. Jadi ini betul tak Datuk Seri kata? Tidak. Apa you nak offer kepada rakyat? Tidak. Tidak. Ini selalu saya lihat ya. Saya balik ke kampung saya lihat bagi-bagi hamper, bagi minyak murah. Ini short termist, jangka pendek. Ini betul-betul politik budaya feudal. Jadi kita harus hentikan harganya mahal, ekspensif. Ini menggalakkan bakal-bakal YB ini terlibat dalam rasuah kerana nak cari duit. Jadi harusnya sekarang ini parti-parti politik mengajukan pandangan dasar walaupun dalam bentuk apa saja, menerangkan. Okey, saya katakan sekarang ini ada 3 perkara yang paling menghantam dunia. Kita baru pasca Covid. Pasca Covid, keduanya kita sekarang ini mengalami perang di Ukraine. Ketiga ini dalam masa 3 tahun, kalau kita tidak berjaya menutup 1.5 centigrade ini, dunia ini akan pemanasan dan kita tidak ada jalan pulang. 3 perkara ini tidak dihujahkan. Terutama kita tengok paling mustahak sekali ialah tentang permasalahan alam sekitar, global warming. Ismail Sabri melantik Tuan Man daripada Parti PAS. Baiklah lantik Syamudin Rais jadi Imam Masjid Negara. Tak lebih baik, tak sama aja. Dia jadi menteri alam sekitar, Syamudin Rais Imam Masjid Negara. Level dia sama aja. Jadi kerana itu, jadi ini agenda yang paling boleh doang-doang yang terbaik. Ini agenda global warming ni, malapetaka cuaca ni adalah agenda yang paling mendesak. Jadi kerana itu saya rasa pandangan saya, walaupun saya tahu United Front akan timbul untuk menilai, tapi saya sendiri mencadangkan privately
harus ditimbulkan, diwujudkan satu unity government, kerajaan campuran untuk semua parti. Panggil yang terbaik, untuk bersama-sama. Mereka ini semuanya mengamalkan sistem ekonomi kapitalis. Tidak ada sosialis, tidak ada komunis dalam yang bertanding. Jadi apa perbezaannya? Hanya siapa yang boleh mentadbir sistem kapitalisme lebih baik. Itu saja. Jadi kerana itu, masuklah, bukannya ideologically tidak ada perbezaan. Antara bersatu dengan UMNO. Apa perbezaannya? Tak ada. Boleh, tapi saya harapan selepas pilihan raya PRU yang ke-15 ni akan wujud, walaupun kerajaan campuran, tapi dia satu kerajaan yang stabil, kerajaan yang boleh membawa kita to move forward. Sebagai contoh, the immediate need, selain daripada masalah environment, selain daripada segi masalah yang berhubung kait tentang the trade deficit antara kita oleh kerana duit kita jatuh dan nilai kita. Ini the very basic need yang untuk cabaran menjadikan rakyat ni gelisah untuk struggle to put food on the table ni. Kita punya import makanan ni defisit dalam setiap tahun 50 bilion. Ini Datuk. Saya ingat lagi ketika itu Tun Razak Perdana Menteri, kita mengalami kegelisahan inflasi. Ketika itu tidak panggil inflasi. Ketika itu perang Vietnam masih berjalan, hot money. Ingat tak hot money? Jadi ketika itu Tun Razak mengajukan apa yang dipanggil kempen buku hijau. Jadi sekarang ini seharusnya kita melakukan food security. Artinya ajukan, didik dan beri pencerahan tanah-tanah kosong ini tanam dengan makanan supaya 50 hijau. Ya betul. Itu revolusi mental. Revolusi mental. Ada buku hijau tu kata. Revolusi mental. Jadi kerana itu harus diadakan keselamatan makanan. Jadi tanah Negeri Sembilan, saya di Jelbu Negeri Sembilan, ada panggil perak belakang rumah ni. Di situlah ada bayam sikit, lada sikit, kunyit sikit, semua ada. Dan ini kalau disusun, allotment ini disusun, diorganize, diberi pencerahan, kita dapat menyelamatkan bajet untuk mengimport makanan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa perbincangan kita cukup panas dan kita akan sambung lagi kepanasan kita selepas kita berehat seketika. Okey. Break. PRU 14 dia mengubahkan semua keadaan, landscape. Zaharin yakin bahawa UMNO akan kalah di Tambun. Pada saya dia akan kalah, mungkin kalah di bahagian Datuk. Kerana ada 27% pengundi Cina. India kalau combine dengan Cina dan Melayu yang tak suka Zahid, dia akan menang. Blok yang nak diri kerajaan ni dia berunding dia sama dia ni. Jadi bila dia berunding ni, dia akan ada kebaikan kepada rakyat. Akal yang sempurna kalau kita bertanding. Akal yang sempurna kalau kita bertanding. Kita nak mewujudkan parti-parti ini masih lagi menyerang satu sama lain kepada perkara-perkara mencari pengaruh kepentingan politik mereka. Bukan mencari pengaruh untuk dia takkan mampu nak mendirikan kerajaan. 90% daripada calon-calon yang PS, BN dan dia orang akan hilang gas. Utamalah wakil rakyat ni ialah untuk menggubal undang-undang. Bukan nak jaga pagi, bukan nak jaga jalan, bukan nak kita cakap tentang manifesto ni. Apa yang nak kita bagi kepada rakyat ni? Dalam kita menawarkan diri untuk kembali mendirikan kerajaan. PRU 15. Tidak ada satu parti yang paling dominan dan akan berlaku seperti mana yang berlaku sebelumnya, iaitu kerajaan pintu belakang. Besar kemungkinan, pandangan saya lah, akan menjadi rakyat dan Walaupun SPR menyediakan undi pos kali pertama untuk mereka yang bekerja di luar Malaysia, di Singapura ke Thailand, yang mengambil tak sampai pun 10%. Bagi mereka pilihan tak penting. Bagi mereka masa itu, masa COVID, awal tahun contohnya, mereka pada bagi mereka di atas meja ada tak makanan. Walaupun SPR menyediakan undi pos kali pertama untuk mereka yang bekerja di luar Malaysia, di Singapura ke Thailand, yang mengambil tak sampai pun 10%. Bagi mereka pilihan tak penting. Bagi mereka masa itu, masa COVID, awal tahun contohnya, mereka pada bagi mereka di atas meja ada tak makanan atau tidak.
PRU 14 dia mengubahkan semua keadaan. Landscape. Zaharin yakin bahawa UMNO akan kalah di Tambun. Pada saya dia akan kalah. Mungkin kalah di bahagian Datuk. Kerana ada 27% pengundi Cina. India. Kalau combine dengan Cina dan Melayu yang tak suka. PRU 14 dia mengubahkan semua keadaan. Landscape. Zaharin yakin bahawa UMNO akan kalah di Tambun. Pada saya dia akan kalah. Mungkin kalah di bahagian Datuk. Kerana ada 27% pengundi Cina. India. Kalau combine dengan Cina dan Melayu yang tak suka Zahid, dia akan menang. Maknanya blok yang nak diri kerajaan ni dia berunding dia sama dia ni. Jadi bila dia berunding ni, dia akan ada kebaikan kepada rakyat. Akal yang sempurna kalau kita bertanding. Akal yang sempurna kalau kita bertanding. Ialah nak mewujudkan parti-parti ini masih lagi menyerang satu sama lain kepada perkara-perkara mencari pengaruh kepentingan politik mereka. Bukan mencari pengaruh untuk bebas ni dia takkan mampu nak mendirikan kerajaan. 90% daripada calon-calon yang PS, BN dan dia orang akan hilang utamalah wakil rakyat ni. Okey, kembali ke segmen kedua, tweet dan selak. Sebentar tadi kita telah membincangkan beberapa topik yang panas dan saya ada satu persoalan kepada Datuk Alim mengenai sekiranya lompat parti itu telah ahli lompat tu dah tak boleh. Tapi kalaulah berlaku sesuatu kepada satu gabungan yang tidak cukup kerusi, katalah dalam 10 kerusi saja dia perlukan, dan kita ambil andaian BN akan merujuk kepada PH, tapi dalam PH tu ada beberapa gabungan parti komponen dan salah satunya tidak bersetuju. Adakah boleh katalah PKR, okey saya nak join kerajaan BN, kan? Boleh tak? Ataupun it's possible, tak ada masalah pada saya sebab akta lompat parti hanya terpakai pada individu, bukan pada parti. Dan katalah dalam Pakatan Harapan ni dia ada komponen. Parti komponen dia antaranya DAP, PKR, sebab Amanah. Dia boleh keluar. Kalau macam PAS, dia nak join sekali, dia boleh sebab dia boleh keluar daripada Perikatan Nasional. Dan DAP mungkin PAS tak nak terima. Dia boleh terima PKR saja. PKR boleh keluar. Dia mufarakah. Dia bercerai daripada parti komponen dia tadi, parti gabungan dia tadi. Dia keluar dan dia form baru pula. Dengan BN, dengan MIC pun boleh keluar. Semua boleh keluar. And they form another new frontiers pula. Nama tak apa-apa nama lah. The new frontiers. And dia form the federal government. Tetapi masalahnya sekarang ni Pakatan Harapan bertanding di bawah satu logo. Pakatan Harapan kan. Ya. Tapi itu tidak menjadi penghalang untuk dia keluar daripada dia punya gabungan ni. Sebab yang melarang individu melompat parti. Bertukar parti. Ya, dia bukan bertukar parti. Mungkin Dr. G. Manimaran mungkin ada analisis dia mengenai ini. Dalam macam Datuk Alim kata tadi, dalam peruntukan semasa hanya disebut individu. Wakil rakyat individu saja. Yang boleh kalau keluar dia kena kosong dan kena ada pilihan raya kecil. Tetapi kalau parti dan gabungan, antara gabungan dengan antara parti itu benda itu tak disebut. Kalau parti ini beralih gabungan ya, dia boleh dibenarkan ya? Boleh dibenarkan. Sebab I suspect memang dia buat akta ini with that in mind kalau mengelakkan hang parlimen. Sebab saya difahamkan masa tu di Gubal bila cakap-cakap berbualan dengan beberapa pihak yang terlibat, benda ni mereka dah foresee. Macam tadi Datuk kata hang parlimen tu, benda tu dah wujud. Sebab mereka melihat pada apa yang berlaku tahun 2020, Sheraton Move dan sebagainya, kemungkinan benda tu akan wujud kali ini. Memang wujud pun sekarang kan? Ya. Dan jelas. So macam ni semua macam the grand design lah.
Tapi persoalan Dato' Hassan kata dia, ketika rakyat mengundi, memilih di luar logo yang sama. Jadi ini ada satu percanggahan pandangan lah. Nampak tak? Ketika rakyat saya mengundi ni, saya tak mengundi PKR. Saya mengundi Barisan Partai Harapan. Ketika saya mengundi, saya tidak mengundi PAS. Saya mengundi Perikatan Nasional. Ketika saya mengundi ini, saya tak. Jadi mereka ini ini persoalan. Jadi legal mind. So bagaimana ni? Jadi itu masa mengundi, dia pilih apa yang dalam gabungan kita punya kertas undi. Dia kata nama dia Anwar Ibrahim Pakatan Harapan. Dan dia mungkin tak tahu Anwar Ibrahim itu PKR. Jadi dia dah undi dah Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim dah jadi legally appointed MP dan kawan-kawan di dalam tu. Sekarang pasca pilihan raya nak membentuk kerajaan, rakyat tak ada lagi dah kuasa. Sekarang ahli parlimen sendiri sama-sama dia. Sekarang dia nak mufarakah, dia nak bercerai daripada dia punya coalition dia tadi, gabungan. Dia nak keluar sebab dia nak form another coalition to form a government. Ini dibenarkan sebab unity government memerlukan kestabilan. Dan yang Tuan Agong pun dah cakap, pernah ada unity. Jadi janganlah dewa-dewakan sangat parti-parti masing-masing. No. Saya tak bersetuju keadaan sekarang ni. Ini rujukan kepada sistem feudal, rujukan pada Agong. Tak, bukan. Nampaknya kerana kegagalan ahli-ahli politik ini membawa politik, maka kita rujukkan Agong. Sebenarnya kita tak perlu rakyat Agong. Nanti Agong minta 5 nama. Tak boleh. Saya ni Republican. Saya Republican dan saya tidak setuju kerana Om Muli. Kita tidak rujukkan Agong ini, dia harus menerima nasihat. Bila bukan dia yang membuat keputusan. It's not the king or the house. Keputusan itu adalah keputusan parlimen. Hanya dia itu endorse. Itu saja. No. I disagree. Agong boleh tolak. Itulah kan itu dalam perlembagaan dia boleh tolak kalau tak suka. Itulah keadaannya sekarang. Jadi kalau macam tu, Agong je sekarang ni ketika kes Wan Azizah, Anwar Ibrahim, Langkah Kajang. Saya pun pernah bercakap kalau macam tu, Sultan Selangor sajalah menetapkan siapa menteri besar Selangor. Tak perlu kita berbilun-bilun habiskan duit macam tu. Itu. Jadi there's a wastage. Jadi tapi dalam peruntukan undang-undang tubuh kerajaan kan, bidang-bidang kuasa bagaimana untuk melantik Perdana Menteri itu, dia mesti mendapat perkenan mengikut budi bicara pandangan yang Tuan Agong, seseorang itu mempunyai majoriti dalam parlimen. Okay? Now dalam proses pilihan raya kita ni, kita pilih parti representation untuk jadi kalau dalam gabungan itu yang dipersoalkan tadi ni, contohlah kalau PH can move one whole en bloc to another lah. Katakan PH boleh campur dengan BN. Itu tak ada halangan. PH boleh campur dengan PN. Boleh. Itu tak ada jadi halangan. Tapi kalau perkara tu tak boleh berlaku, dalam PH tu dia boleh berpecah 3 lagi. Dia jadi PKR, dia jadi DAP, dia jadi Amanah. Dan juga PN tu dia boleh pecah 2. Dia jadi PAS dan juga menjadi bersatu. BN pun boleh juga. UMNO dengan MCA ataupun MCA. Yang ini komponen ni boleh bercampur. Untuk menubuhkan kerajaan. Dan di antara mereka tu boleh mengatakan siapakah parti yang ada kuasa dominan dan dialah yang akan melihat bahawa lepas pilihan raya ini kita akan satu lagi polemik dalam perkara tersebut. Ini akan berlaku. Sebab saya rasa akan ada pihak akan mencabar perkara ini pun. Pasca pilihan raya kalau ada hang parlimen, this will happen. Dia akan duduk semula, berbincang semula. Dia akan form new coalition. Takkan kita nak tergantung. Lepas tu nak buat election balik dalam tempoh yang pendek tu. Coalition yang baru ni, coalition yang baru ni ini dah sebut kematangan demokrasi. They have to be matured enough to agree on the lineup of akan jadi Perdana Menteri, Timbalan Menteri, dan sedahkan kepada yang Tuan Agong untuk endorse. Kalau Tuan Agong setuju, dia akan endorse. Tapi kenalah ada unity. Itu yang penting.
Tapi itulah kerana cadangan saya tadi awal-awal. Saya membuat pandangan hanya terbentuknya unit kerajaan perpaduan. Kerana seperti saya katakan, mereka cuma dalam satu sistem ekonomi yang sama, hanya siapa yang boleh mentadbir kapitalis dengan lebih baik. Sama aja. Sama siapa boleh mentadbir, siapa. Jadi dan kita ambil kepala-kepala bijak pandai yang terbaik di dalam parti amanah, dalam parti PKR, dalam parti jadi janganlah ambil tuan-man jadi menteri alam sekitar. Jadi ini adakah bebas boleh membantu memandangkan terlalu banyak bebas. Bebas. Termasuk ni sahabat kawan kita Tian Chua. Okey. Ada peluang bebas. Ada sepatu bebas itu. Okey. Sahabat. Tidak. Saya juga hairan. Kenapa kali ini saya berfikir bahawa sesudah PRU 14 maka ramai orang melihat bahawa kemungkinan menjatuhkan kerajaan telah timbul. Maka mereka pun menyerahkan diri untuk bertanding. Dan saya fikir, apa haknya? Dia ramai sangat tak? Dan kemudian saya lihat Batu. Batu ini, saya lihat kenapa. Batu ini ada sejarah dia. Sejarah dia kenapa 10 orang bertanding di sini termasuk 9 bebas. Banyak bebas. Pertama dalam sejarah. Pertama dalam sejarah. Tidak. Sebenarnya. Ini kerana apa? Di sini Prabas menang. Dia menang kerana bebas. Jadi ia menarik Siti Kasim, ia menarik yang YouTube punya tu, dia menarik. Jadi dia menarik juga kawan saya Tian Chua. Jadi Tian Chua ini telah 2 penggal di situ. Jadi dia berkata, saya telah berjanji pada pengundi saya dahulu, saya akan kembali lagi. Kerana dia telah dinafikan kerusi oleh kawan baik dia sendiri, Anwar Ibrahim. Jadi dia bertanding bebas. Okey, sama ada dia menang itu satu persoalan yang lain. Tapi kita lihat, kalau bebas ini nanti, sejarahnya lah, dalam sejarah, Datuk Seri mesti tahu lagi kan, sejarah politik ni jarang, amat jarang. Pasca 1955, kali pertama memang ada. Bapa saudara saya bertanding bebas, menang. Tapi sekarang makin kurang. Prabas itu sejarah. Kerana apa? Kita berkempen. Saya juga berkempen dari bersih. Ambiga pun berkempen dari bersih. Kerana apa? Kerana kita itu menolak Barisan Nasional. Itu. Jadi sekarang ni suasana tak ada. Apabila telah runtuh hegemon, United Malay National Organization, hegemon UMNO ni dah habis, maka ramai, kita nampak, tiba-tiba ramai. Semua orang nak jadi wakil rakyat. Kenapa saya tak ada? NGO pun nak jadi wakil rakyat pun nak jadi wakil rakyat sekali lagi nak. Dan tapi rasa saya bebas kalau Tian Chua ni rakan satu sel dengan saya. Saya 1 tahun duduk berdua dengan dia dalam sel di Kamunting. Kemudian tahun kedua kami dengan lain-lain. Kami ni 6 orang reformis yang ditahan ISA 2001, 2002, 2003, 2 tahun di situ. Jadi saya tahu dah. Saya pada awalnya saya menasihatkan Tian Chua jangan bertanding. Tapi apabila dia bertanding, kerana dia cellmate saya, jadi saya pun tak sampai hati. Saya bantu jugalah. Tidak. Saya duduk dengan dia 1 tahun. Kami berdua je. Macam adik-beradik. Duduk 1 tahun. Dalam penjara duduk 1 tahun dalam satu sel. Kau pandang dia pandang kau. Kau pandang dia pandang kau. Kalau kau tak bercakap dengan dia, kau tak bercakap dengan siapa. Jadi saya kata tak apalah. Orang tu tak tolong dia, saya akan tolong. Semangat setia kawan lah. Saya ingat terlampau ramai calon bebas. Sebab dia orang tengok muka-muka yang nak dicalon ni semua muka-muka tak boleh percaya. Saya pun lah yang Malaysia kata, saya pun ada duit RM10,000. Saya ambil duit ASB saya. Buat deposit. Tak boleh ke? Boleh. Sebab ini calon saya tak percaya dia calon. Tapi aku lebih baik dia calon. Tapi Datuk, kalau you tanya budak-budak muda mereka akan bagi kepada calon bebas kali ni. Pasal dia simpati pada calon bebas. Rani Kulip kata, orang kata saya ditanya. Saya tidak ditanya, saya tolak. Saya pakai duit saya sendiri. Kawan-kawan, siapa ada duit? Anda sekarang. Saya dah pakai RM10,000 kata dia. Jadi mungkin dia meraih simpati, orang kesian kat dia. Ya, betul. Anak muda tak menyampah. Asyik-asyik tengok muka-muka lapuk ni. Muka kayu-kayu lapuk ni asyik dia je. Bagi muka baru. Datuk Asad patut you bertanding bebas Datuk Asad. Ya. Ni. Peluang Tian Chua kembali.
peluang Tian Chua kembali pada tahap ini. Saya ni tentang makro dan mikro politik ni tak pandai sangat. Harapan saya untuk dia kembali. Apa peluang dia hakikatnya, tapi secara populariti saya fahamkan dia seorang popular sosok. Ini sebenarnya Tian Chua ini seorang reformis. Dan dia juga ramai orang tak tahu, dia juga menubuhkan PKN. Parti Keadilan Negara yang pertama tu di Hotel Renaissance. Dia juga. Tapi sayangnya kerana percaturan politik dalaman, dia dipinggirkan. Jadi ini juga, dan bukan saja Tian Chua dipinggirkan, ramai NGO juga dipinggirkan. Jadi ini keadaan politik. Ini master stroke oleh saudara kita Anwar Ibrahim lah. Brother Hisham, mungkin you ada cerita-cerita di belakang kenapa Tian Chua dipinggirkan. Apa sebab dia? Okey, kita tengok Siva Rasa. Orang ramai tak tahu Siva Rasa ni, dia ni betul-betul menghayati politik United Malay National Organization, UMNO lah. Kenapa? Dia bersopan. Siva Rasa ni, dia lulusan Oxford. Ini orang tak tahu. Tapi sebelum dia lulusan Oxford, dia masuk Universiti Melaya, dia tidak masuk tahun 1. Dia super fresh, terus masuk tahun 2. Dia tahun 2. Dan apabila dia dapat scholarship ke Oxford University, dia dapat Rhodes Scholar. Rhodes Scholar. Ini very rare. Bill Clinton tu Rhodes Scholar. Ini dalam dunia ni tak. Tapi kerana politik. Kawan kita ni yang bernama Anwar Ibrahim ni tidak suka orang pandai. Kerana orang lebih pandai bijak. Kerana itu persaingannya hebat sebenarnya. Dan juga saya dikatakan ketika ini, ramai watikah-watikah ni boleh dibeli. Jadi kerusi ni, ada juga kerusi boleh dibeli. Contohnya, kita tengok tiba-tiba 16 PRM. Ketika zaman kegemilangan PRM, 3-4 kerusi je. Sekali ini 16. Adakah ini menjual watikah? Jadi persoalannya. Menjual watikah. Jadi patutnya, Khairi Jamaluddin tu patutnya bertanding selari Oxford dengan Oxford, Siva Rasa. Bukan dengan Mamat ni, saya tak tahu pun sekolah mana-mana. Tapi fulus sikong banyak. Fulus. Ini Mamat fulus. Jadi dia dapat kerusi. Jadi itu ceritanya. Jadi Tian Chua ini, kerana juga calon ini aktif. Jadi apabila ini tali perut reformasi ini diputuskan, diskat dalam kata komputernya umbilical cord, diputuskan dengan pertalian pada PKR dan Pakatan Harapan. Jadi Tian Chua ini simbol reformasi. Kalau ditolak dia, menolak reformasi. Cakap reformasi. Tidak apa. Cakap lain, perbuatan lain. Satu lagi Ini ada kaitan dengan saudara Anwar Ibrahim lah. Ada teori, bukan teori ini. Saya rasa ini dah jadi satu yang betul lah. Apabila intelligence report pun mengatakan bahawa Anwar Ibrahim ni sekarang ni bersekongkol pula dengan Zahid Hamidi. Dan Zahid Hamidi mungkinlah kita tak tahulah menjanjikan yang Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri lah. Bukan lagi PM tapi PM betul. Kalau saya Zahid Hamidi, saya akan berjanji dengan Anwar Ibrahim. Kerana di depan saya adalah penjara. Anwar Ibrahim akan membebaskan saya. Kalau saya siapa nama dia Najib Usul, saya akan. Kerana ini hakikat politik. Saya ini tidak diduga. Saya ini di dalam bebas sini, kita bebas, tidak ada. Tapi kalau saya berhadapan dengan satu masalah seperti yang dihadapi oleh Zahid Hamidi, saya akan bersoal. Dan Anwar pula, kerana cita-cita niat akidah dia nak jadi Perdana Menteri, maka dia akan bersetuju. Harus diberitahu sini. Pernah dibincangkan, dari apa yang saya difahamkan, pernah dibincangkan dalam Biro Politik PKR. Bahawasanya banyak ini ketika Anwar mengatakan dia cukup nombor tu. Dalam minggu itu telah dikatakan bahawa ada selective prosecution. Selective prosecution dilakukan oleh Mahathir terhadap pemimpin ini kerana orang ini tak mahu meninggalkan UMNO. Ini telah di-prepare di ground level. Dan kemudian kita terbukti apabila panggilan telefon itu antara Zahid Hamidi dengan itu terbukti. Jadi rumors, kabar angin yang menjadi kenyataan ini terbukti. Jadi untuk saya persetujuan penggalangan kerjasama antara Zahid Hamidi ini tidak menghairankan. Tapi persoalannya apakah PKR akan dipersetujui oleh Rafizi. Kerana Rafizi ini menolak kerjasama. Rafizi ini menolak kemah besar. Dia menolak. Ini dalaman. Dan kemudian apakah DAP akan bersetuju. Dan di dalam UMNO juga, apakah
orang-orang lain akan bersetuju untuk dulu no DAP, no Anwar. Ya. Bagaimana dengan dasar tu? Ya. Dasar boleh berubah, Pak. Boleh diubah dan boleh berubah. Dia boleh diubah. Dia bukan rukun kan? Persoalannya pokoknya pokok apa? Pokok padi kah? Pokok lalang kah? Pokok lalang? Pokok asu? Apakah ganjarannya? Apakah balasannya akan diperoleh? Kalau I give you A, you give me what? Okey. Jadi ini biasa. Jadi Datuk Seri, adakah ini yang dinamakan sebagai menjuring tu kematangan politik yang sedang berlaku dalam proses demokrasi kita sekarang? Saya masih lagi amat berharap tentang apa pun dilema yang kita hadapi pada ini dan kita negara boleh move forward lah langkah ke depan. Kerana kita tak boleh dalam keadaan kebelakangan inilah dan hasil daripada tidak kestabilan politik banyak perkara yang kita tidak dapat atasi, terutama perkara yang berhubung kait tentang ekonomi, masalah bread and butter kan. Tapi dengan penggubalan Akta Akti Lompat ni, dia bukan individu yang menjadi penentu untuk mewujudkan kerajaan. Dia sebagai yang kita bincang tadi, institusi, the block. Okay, institusi PKR itu sendiri, bagaimana saudara Isham. It's not about apa yang Anwar Ibrahim nak. Institusi UMNO itu sendiri, it's not about what Zahid want. Jadi institusi parti-parti politik lain yang akan menentukan bagaimana rupa bentuk kerajaan yang akan didirikan. Jadi kita harap perkara ini dapat diselesaikan dalam pilihan raya yang ke-5. Dan ini memang menjadi polemik masa kini. Sebab inilah disebut hubaya-hubaya politik. Kita perlu ingat kita ini sistem kita di Malaysia ini ialah kita pergi pilihan raya memilih ahli parlimen. Ya betul. Bukan memilih siapa nak jadi Perdana Menteri. Jadi bila ahli parlimen dah menang, mereka akan duduk dan mengundi. Kita tak kisah dia parti apa pun sebenarnya. Asalkan dia ahli parlimen. Termasuklah kalau dia itu parti bebas. Dia boleh dimasuk. Barulah kita dapat the best person, the most competent person. Okey, saya rasa perbincangan kita cukup menarik ya. Mungkin kita akan buat satu rumusan lah. Kita akan buat satu rumusan dalam masa program kita 1 jam ni. Apa yang ada dalam fikiran rakyat sekarang? Kita tadi bercakap tentang politik, orang politik, parti politik. Tetapi yang akan menentukan segala-galanya adalah di tangan rakyat. The voters. Orang yang pangkah ni. Jadi apa sekarang ni, setakat ini, apa yang ada dalam fikiran rakyat? Kalau saya pengundi, saya memikirkan, saya baca 4 sungai dalam bahaya. Banjir akan sampai. Ini yang realiti yang saya hadapi apabila saya buka pintu saya kena bawa payung. Kereta saya, ini realiti dia. Dan politik-politik ni, kempen saya kata tinggal. Kerana keadaan yang mendesak, the real politik, RAAL politik, spell with a K. Ini betul-betul yang mendesak ini, cuaca ini. Cuaca yang kita hadapi sekarang ni, hujan. Apa khabar Taman Seri Muda? Ya, bagus. Datuk Seri, apa yang ada dalam fikiran rakyat sekarang ni? Siapa yang dia orang akan undi? Ya, dalam fikiran rakyat dan saya rakyat sendiri kan, yang paling asas pertimbangan utama ni pilihan raya yang ke-15 ni boleh tak menyelesaikan kemelut yang kita hadapi pada kebelakangan ini. Dan bagaimana untuk langkah ke depan. Dan siapakah dalam komposisi yang mana yang akan memberikan kestabilan itu Dan pada saya tidak ada satu kuasa yang menentukan yang akan dominan. Jadi selain daripada kalau kita ada sentimen kepada parti, ini masa dan ketikanya untuk menilai siapa perwakilan di setiap kekuasaan dan lakukanlah pertimbangan yang sebaik mungkin untuk menentukan siapakah di antara mereka menjadi perwakilan yang akan mewakili rakyat di peringkat parlimen untuk membentuk kerajaan. Okey. Prof, nanti biar Prof, saya nak tanya. Dalam pemikiran rakyat, adakah mereka akan akhirnya akan dipengaruhi oleh
unsur-unsur sentimen, unsur-unsur skandal, unsur-unsur cerita yang orang kata juicy bagi mempengaruhi pemikiran mereka untuk mengundi. Betul. Rakyat sekarang tidak perlu pergi dengar ceramah, duduk bawah pokok, bawah kemah. Sebab tu kemah kosong. Rakyat tengok handphone. Semua di ujung jari. Nak buat apa pandai-pandai terik duduk kat pokok. Tapi handphone tu yang paling bahaya tu. Dia boleh tengok dan dia boleh analisa sama ada janji-janji dalam manifesto ni adalah scam. Dia tak mau di scam lagi. Jadi dia dah cerdik. Dia tak mau dikencing, tak mau hancing lagi. Jadi sekarang dia analisa mana satu yang boleh betul-betul deliver. Dan keadaan dia, anak dia dah belajar universiti, anak dia tak ada kerja, dia belum tanggung beban, kereta tak ada, apa gaji semua tak ada. Bolehkah mana-mana parti ini yang bertanding merubah hidup mereka, melonjakkan balik keadaan negara supaya semua orang boleh hidup aman bersama ke arah negara yang lebih stabil. Ini saya ingat, kalau saya kemudian saya tengok benda semua ini. Sekejap Datuk tadi. Apa yang disebut oleh Prof bahawa rakyat membuat penilaian melalui kemajuan teknologi smartphone lah. Tapi oleh kerana behavior rakyat melihat smartphone ni, dia tak pergi kepada naratif. Betul. Dia pergi kepada impression. Impression. Dia pergi, dia tengok, dia flip. Tidak. Ini jadi siapa boleh menguasai persepsi? Itulah yang bukan. Tapi itu bagi saya itu feudal. Tidak. Kalau yang Profesor kata itu naratif. Jadi diorang nak baca dia punya naratif ni, dia tak. Itu bukan jangka masa kita untuk berbincang seperti program ini 1 jam. Satu masa yang lama. Kita boleh tarik. Tidak 1 jam. Sekarang ini the limited concentration pemikiran kita ni tak ada. Dan TikTok ini seminit 2 minit. Dan ini seperti saya kata dia bukan naratif, dia bukan pencerahan, dia tidak membawa pencerahan, dia sense ada. Tapi politik ini memang betul. Politik ni sebenarnya ialah persepsi. Kerana itu, apabila Syahidan Kasim ditangkap, dibawa ke mahkamah, dia pakai macam Pak Lebay. Betul. Itu untuk melahirkan persepsi dan orang alim. Kalau apabila dia pergi penamaan calon, dia pakai Pak Lebay. Pak Lebay. Jadi persepsi. Jadi ini semiotik, ilmu semiotik, pandang imej-imejnya. Jadi sekarang ini TikTok, WhatsApp dan ini mempengaruhi, dan ini bukan kita saja dipengaruhi ini, dan ini satu fenomena baru. Filipina juga mengalami ini, di Brazil juga mengalami ini. Jadi ini satu fenomena yang kita lalui. Dunia sekarang ini dunia internet of everything. Jadi kita lalui, jadi ini pengalaman baru. Jadi jangan takut dengan pengalaman ini, karena tapi pengalaman ini seperti juga langkah Sheraton misalnya. Ini satu pengalaman baru. Jadi penggalangan satu United Front yang baru pun satu pengalaman baru. Jadi semua ini pembaruan. Ini seperti Prof kata, ini menuju kematangan politik. Betul. Tapi kematangan politik kita ini masih di tahap feudal. Kita masih, kerana kita ini election ini pilihan raya ini sebenarnya 1955 baru sangat lagi di Westminster 700 tahun. Ini British yang kenalkan kepada kita. Di Negeri Sembilan orang angkat tangan, Tok Pengulu ke, undi ke, Datuk undang ke, tak ada. Dia tahu nak siapa tu. Atau mak kau jauh mana apa tahu. Ada menu siapa. Tak ada. Jadi ini kena ingat. Ini pilihan raya kali pertama mendadak ramai 1.4 juta pengundi muda. Mereka ni yang atas pagar. Ini yang kita nak menang. Nak gaut. We don't care. Asalkan perception boleh menang undi. Betul. Itu sebab dalam kempen strategi pilihan raya kali ni, dia punya banyak perubahan kaedah kempen. Macam tadi kata kemah kosong kosong kempen hujan. Kalau dalam kemajuan teknologi ni yang disebut oleh saudara saya ni, ini yang kita panggil the digital marketing ni, akan menjadi satu kaedah pembaruan cara berkempen. Jadi macam mana kita punya outreach penetration. Dia compare dengan dulu. Dulu aku 4 tahun dulu buat degree sampai sekarang tak kerja. So dia compare tengok di internet, betul tak kerja. Parti mana yang boleh bagi dia kerja? Parti mana dulu janji ada kerja, sekarang tak ada kerja. So dia pergi ke ground, tengok, Puan ajar, aku tak dapat kerja lagi. Jadi sekarang persepsi jadi reality. So saya takkan undi. Okey, Mani.
Mandi, Dr. G. Last word from you. Sebelum kita tutup. Kita ni, Dato', dalam keadaan kita masalah security makanan dengan masalah telur ayam belum selesai. Telur ayam. Saya harap tak ada masalah tak cukup payung. 19 hari bulan ini. Tak cukup payung tak cukup lah. Baju hujan tak cukup nanti. Dan kadang tu orang dah timbul persoalan, adakah pilihan raya akan jadi tak jadi? Kalau hujan. Tiap hari. Kalau kita melihat ada banyak negeri, banyak sungai, beberapa sungai di beberapa negeri bahaya. Dan ramalan-ramalan yang katakan banjir akan kilat ke, banjir besar akan ada. Akan berlaku. Itu. Adakah sekarang saya ni bila saya datang ke sini dalam keadaan hujan, adakah pilihan raya akan diadakan? Itu persoalan pertama. Dalam keadaan lepas kita kupas tadi, saya nak tanya second question. Adakah kita akan mengadakan pilihan raya mengejut the post election dalam keadaan snap election after election? Dalam keadaan hang parlimen yang Datuk Seri sebut tadi. Sekarang semua kita cerita pasal parlimen. Nombor 3, kita semua cerita pasal kursi panas parlimen. Kita dah lupa ada 3 negeri mengadakan pilihan raya DUN. Tak dengar satu berita pun. So, mana DUN? Perlis? 3P. Perlis, Perak, Pahang. 3P. So, saya dalam melihat semua tu, saya masih wujud ketidaktentuan dan ketidakstabilan dalam ketidaktentuan itu akan membawa ketidakstabilan. Kita berharap tidak akan berterusan. Kita berharap rakyat yang walaupun ramai kecewa lepas last 4 years, apa yang berlaku 3 kali kerajaan berubah, banyak perkara berlaku. Sheraton move antaranya. Orang kecewa dan tawar hati untuk keluar mengundi. Saya kata, life must go on. Lupakan yang kekecewaan itu, kemarahan itu tersebut dalam 4 tahun lepas, bawalah kemarahan itu ke pusat mengundi ni. 19 hari bulan kalau jadi pilihan raya. Saya masih was-was lagi. Kalau jadi pilihan raya. Tak jadi. Because kita ada ruang untuk tak jadi. Ya, betul. Dan ada peruntukan undang-undang boleh ditanggungkan. Sebab pilihan raya penting pilihan raya tarikh itu diwujudkan, ditetapkan dan boleh ditanggung. Dialih Dalam keadaan. Saya rasa sekarang ramai macam tadi. Kita akan kembali kepada suasana COVID masa di PRN Johor dan Melaka. Orang tak nak keluar mengundi. Sekarang kita melihat 70% bukan keluar mengundi. Dalam beberapa lagi kalau hujan, takut ramai tidak akan keluar mengundi. Kalau dia demokrasi gagal. Kalau dia keluar mengundi pun, adakah keadaan itu akan mempengaruhi dia nak pangkah siapa? Kemarahan itu. Apa yang berlaku 2018, pengundian diadakan pada hari Rabu. Marah. Keluar ramai-ramai. Itu pun boleh juga. Kemungkinan itu muncul. Kemarahan. Dia orang dah janjikan, kerajaan negeri dah janji. Cuti. Dah bagi cuti. Untuk bersiap sedia untuk mengundi. Ini cuti bersiap sedia untuk cuti ke bersiap sedia untuk banjir? Bersiap sedia untuk pergi cuti. Untuk mengundi. Tetapi walaupun cuti diberi beberapa kerajaan, pusat belum mengumumkan. Tetapi timbul persoalan tu. Ramai dah mula tanya adakah perjalanan tu akan sebelah ini pun ada wujud satu teori konspirasi. Mengatakan bahawa pilihan raya tidak akan diadakan. Tak, kenyataan daripada SPR ada katakan kalau banjir, NADMA pun ada berkata secara rasmi boleh ditangguhkan. Tapi kita tengok cuaca. Tapi kalau ini berlaku, artinya banjir ini strategi politik Ahmad Zahid Hamidi lah. Orang kata teori konspirasi lah. Tapi yang pentingnya gaji dah masuk. Tapi saya gaji fikir doktor, I think insyaAllah berlaku pilihan raya ni. Kan Arab. Sebab dalam laporan kajian cuaca yang mutakhirnya, dia kata bahawa berlakunya monsun ni awal 7 November yang lalu. Tapi yang dia punya impact yang dia besarnya selepas 27 hari bulan November. Tapi saya berharap kita punya 19 hari bulan. Jadi kalau semalam insya-Allah. Tapi orang dah mula tengok pasal banjir. Tapi dia banjir kilat.
Oh. Dan tadi saya lalu tadi petang tadi, saya tengok Sungai Kelang, Sungai Damansara pun dah okey masih dah. lagi rendah. Kita berharap kita dah penat. Ya. Penat 4 Kita tahun, pun tak penat larat 4 lagi minggu. nak tunggu. Tapi apa sekalipun memang ada peruntukan bahawa jika berlakunya disaster ataupun bencana alam Boleh ditangguhkan. dia boleh ditangguhkan di bawah satu peruntukan darurat alam sekitar. Jadi itu telah ditetapkan. Kita akan tunggu. Ini semua Allah Taala bekerja. InsyaAllah. Dan kita harus ingat bahawa Israel Saudara Hisham, Israel mengadakan 5 kali pilihan raya dalam 4 tahun. 4 tahun. Bukan sesuatu yang mustahil akan berlaku. So, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah perbincangan kita pada malam ini. Perbincangan panas, perbincangan yang cukup ceria pada malam ini. Dan kita akan jumpa lagi pada hari Selasa ini, Cuit dan Stella edisi khas pilihan raya. Dengan itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Bye-bye. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you.